Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, kita berjumpa lagi dengan kelas hari ini. Sambungan topik bab 1, 1.2, 1.3. Topik hari ini adalah mengenai kerajaan yang telah wujud di alam Melayu. Ada 7 jenis kerajaan, iaitu kerajaan Funan, kerajaan Champa, kerajaan Srivijaya, kerajaan Angkor, kerajaan Majapahit, kerajaan Kelatu dan juga kerajaan Gangganegara. Okey, di sini kita akan tengok asal usul ataupun siapa pengasasnya dan apa yang bagusnya tentang kerajaan-kerajaan ini. Okey, di sini saya akan sediakan satu video awak akan tengok timeline bagaimana kerajaan awal wujud. Kita tengok ada Funan, Champa. Okey, kita pergi ke kerajaan yang pertama iaitu kerajaan Funan. Okey, siapa pengasas kerajaan Funan? Okey, nama pengasasnya adalah Count Dia yang masa zaman ini dia diasaskan oleh seorang Brahmin. Count Dia ni seorang ahli agama. Orang Brahmin dan memerintah di kawasan kerajaan Funan terletak di Vadapura. Okay. Ini pengasasnya lah. Tapi masyhurnya Funan ini ketika semasa pemerintahan Fashihman. Okay. Fashihman ni empire dia besar. Okay. Dia telah berjaya meluaskan empire daripada daripada sungai Mekong hingga ke teluk Chamran. Okay. Dan menguasai jalan perdagangan utama antara timur dan barat. Okay. Itu antaranya lah. Dan menjadi satu pusat perdagangan yang sangat masyhur di alam Melayu. Antara yang terawal sekali. Okay, sebab dia yang paling awal kan. Dan kemerosotannya itu ketika zaman Rudravarman. Sebab diserang oleh kerajaan Chenla. Nanti awak boleh tengok balik video tadi. Okay, mana terletaknya kerajaan Chenla tu. Okay, next. Kita tengok pula kerajaan Champa. Okey, Champa diasaskan oleh Chulian pada tahun 192 Masihi. Okey, nama kerajaan itu pusat dia adalah di Indrapura. Indrapura. Nama macam bahasa Melayu kan? Ni saya cakap bahasa. Ini adalah asli bahasa Sanskrit. Pura bermaksud pelabuhan. Okey. Dan Champa ini ada musuh utama dia iaitu Dai Viet. Okey. Dan walau bagaimanapun, Chulian ni berjaya membebaskan Champa daripada pengaruh Cina. Okey, sebab Cina pun turut ingin menguasai kawasan di area Champa ni. Kalau hari ini Vietnam, Champa ni dekat Vietnam. Okey, dan Cina sebenarnya telah menguasai Vietnam hampir 1000 tahun lamanya. Itu sebabnya orang-orang Vietnam ni budaya dan cara kehidupannya banyak terpengaruh dengan kebudayaan Cina. Dia sambut tahun baru Cina. Pakaian orang-orang Vietnam pun sebenarnya banyak lebih kurang seperti pakaian-pakaian orang Cina. Salah contohnya pakaian rasmi dia seperti Cheongsam. Dia cuma dia Cheongsam and seluar. Nanti awak boleh tengok lah
Okay, pakaian-pakaian orang Vietnam, campa. Ini campa lah. Okay, now kita tengok campa pun ada zaman kemasyhuran dia, iaitu ketika pemerintahan Chi Bonga. Okay, dia pun berjaya juga dia mengatasi ancaman Tibet dan terus meluaskan empire dan sehingga mendapat pengiktirafan daripada dinasti Ming China. Oleh bagaimanapun, campa mula merosot selepas meninggalnya Raja Indravarman dan akhirnya musuh ketat dia yang dulu tu berjaya menawan campa pada tahun 1471. Masih dah zaman kejatuhan campa lah. Tahun 1471 ni Melaka tengah hebat lah kan. Melaka dah wujud dalam masa ni. Okay. Next, kita tengok kerajaan apa? Sriwijaya. Okay, Sriwijaya pula. Sriwijaya dekat dengan kita. Kalau tengok peta, Sriwijaya hari ini adalah di Kepulauan Sumatera, iaitu di Indonesia. Pengasasnya adalah Dapunta Hyang Sri Jayanasa di Palembang. Ini kira nenek moyang kepada pengasas Melaka lah, Parameswara. Parameswara juga berasal daripada Kerajaan Sriwijaya, anak Raja Kerajaan Sriwijaya yang terletak di Palembang. Okey, zaman kemasyhuran adalah ketika zaman Raja Sangramadana-Jaya. Okey, ada banyaklah kawasan-kawasan yang berjaya ditakluki. Okey, Teluk Sumatera, Selatan Myanmar, Tanah Melayu. Tanah Melayu dia menjajah area mana tahu? Dia menjajah kawasan Kedah Tua. Okey, lepasnya aku tengok Kedah Tua sebelum jadi kerajaan yang masyhur, dia pernah dikuasai oleh Sriwijaya dan juga Segenting Kera. Segenting Kera ni Thailand. Okay. Sriwijaya juga berjaya menguasai jalan laut iaitu Selat Melaka dan Selat Sunda dan merupakan pusat perdagangan alam Melayu yang terkenal lah. Okay. Lepas campa naik, campa merosot, naik pula siapa? Sriwijaya. Sebab timeline lebih kurang sama lah. Masing-masing berlumba banyak pelabuhan-pelabuhan. Dan satu keistimewaan Sriwijaya ni akhirnya menjadi pusat pengajian agama Buddha. Asal agama yang ada di alam Melayu ni kebanyakan adalah agama animism. Tapi akibat daripada perdagangan, berlakulah penyebaran agama dan akhirnya Sriwijaya ini menjadi pusat pengajian agama Buddha. Ni adalah kejatuhan. Zaman kejatuhan apabila diserang oleh tentera Chola pada tahun 1025. Chola daripada India. Next ialah VT. Saya akan tunjukkan sikit gambaran tentang Sriwijaya. Ini awak bayangkan kerajaan awal macam inilah. Ini ilustrasi sebenarnya. Ini gambaran ilustrasi. Bayangkan bagaimana kehidupan kerajaan-kerajaan awal. Itu belakang tu candi-candi. Pemerintah ni raja lah. Dengan bilangan-bilangan tentera. Gambaran. Ni Sriwijaya Kedah Tua adalah pusat pengajian agama Buddha. Kan? Tempat orang semua belajar Buddha di Sriwijaya. Perdagangan. Itu tadi sedikit mengenai Sriwijaya. Actually itulah gambaran kawasan-kawasan di alam Melayu. Pusat perdagangannya.
Actually ada filem. Tapi itulah filem nak tunjuk kat awak nantilah. Ada masa nanti kita akan tunjuk filem. Okay, next ialah Kerajaan Angkor. Pengasasnya ialah Jayavarman dari Chenla. Okay, satu kawasan juga di area area Tanah Besar sini. Okay, nanti awak tengok. Awak tengok video awal tadi tu banding kawasan Chenla. Dan waktu zaman Jayavarman ni dia berjaya menyatukan wilayah di lembah sungai Mekong. Okay, siapa pengasas-pengasas yang hebat? Raja-raja hebat? Okay, yang pertama ialah Raja Suryavarman II. Okay, berjaya menghalang ancaman Champa dan juga Dived. Dived ni semua orang dia nak Champa pun dia nak conquer. Champa pun ada juga keinginan untuk menguasai kerajaan Angkor, tapi berjaya dipatahkan oleh Suryavarman. Dan berjaya mewujudkan jalinan pedagang tempatan dengan pedagang luar. Okay, raja ini dia ada hubungan luar dengan pedagang-pedagang luar. Okay. Next ialah Raja Jayavarman ke-7. Okay, ini pun satu juga. Okay, berjaya meluaskan empayar sehingga sepadan Annam. Okay, awak boleh tengok juga VT yang awal-awal tadi, mana letaknya Annam ada situ. Dan berjaya membina Angkor Thom, iaitu monumen ataupun candi, tempat ibadat. Okay, lepas ni saya akan tengok beriau, tengok gambar. Dan juga membina 102 buah hospital. Okay, di sini kita boleh bayang. Awak jangan bayangkan hospital macam hari ni. Okay, awak bayangkan. Okay, hospital dululah. Okay, di sini dia katakan raja ni seorang yang sangat sangat prihatin lah kan. Okay, pada rakyatnya, pada tenteranya kan. Dia bina hospital. Okay, dan kejatuhannya selepas kematian Jayavarman ke-7 tadi, Angkor melemah dan diserang Siam sekitar tahun 1594. Sini pun Melaka pun dah dijajah oleh Portugis dah. So, ni zaman-zaman kejatuhan lah. Zaman sekarang ni adalah zaman kebangkitan Siam. Okay, next saya tengok. Ini ada Angkor Thom yang dibina oleh Jayavarman tadi. Salah satunya. Okay, Angkor. Masih ada lagi hari ini dan kita boleh ke Cambodia dan awak akan boleh tengok lagi. Okay. Dan monumen ini dijumpai oleh orang Perancis. Okay. Orang Perancis ni memang suka mengkaji lah zaman dulu-dulu ni sebab piramid, artifak-artifak itu juga dijumpai oleh orang Perancis juga yang explore. Sama juga dengan Angkor Wat. Kebetulan Next ialah Kerajaan Majapahit. Okay, pengasasnya ialah Raden Wijaya. Kerajaan berpusat di Kota Trowulan. Okay, ini pun bahasa Sanskrit. Okay, Wulan. Kalau sekarang ni ialah bulan. Sama kan penggunaan bahasa Sanskrit. Trowulan. Tro lah 3. Jadi kota 3 bulan. Okay. Zaman kemasyhuran Majapahit adalah ketika adanya seorang Perdana Menteri. Nama Perdana Menteri adalah Patih Gajah Mada. Okay, ia dilantik oleh pemerintah ketika itu Tribuana Tunggadewi. Okay, kehebatan Majapahit masa ni lah. Okay, adanya Patih Gajah Mada. PGM ni berjaya mengembalikan keamanan keselamatan Majapahit, berjaya meluaskan tanah jajahan ke timur Pulau Jawa, pesisir pantai timur Sumatera, Maluku, Borneo, okay, timur Sulawesi. Hebatlah Patih Gajah Madanya. Actually Melaka pun ada juga. Zaman kehebatan Melaka apabila ada seorang bendaharanya hebat, iaitu Bendahara Tun Perak. Kalau Majapahit ada Patih Gajah Mada, Melaka kita ada Tun Perak. Dan zaman kejatuhan Majapahit, lepas meninggalnya Patih Gajah Mada, mereka diserang oleh kerajaan Demak pada tahun 1478. Okay, sini. Next ialah kerajaan apa? Okay, Kedah Tua. Kedah Tua ni memang berada di Malaysia, iaitu di Kedah hari ini. Siapakah pengasasnya? Pengasas sebenar-benarnya tidak dinyatakan, tapi yang pasti kerajaan ini dah wujud sebab ada masyarakat di area Gua Kepah ni yang menjalankan perdagangan di Sungai Mas. So bila ada perdagangan, jadi tempat tu jadi popular. Dan jadi tempat tumpuan.
Okay, pada peringkat awal, pusat kerajaannya adalah di Sungai Mas. Lepas tu berpindah ke Pekalan Bujang. Yang sekarang ini ada di Pekalan Bujang tu ada Lembah Bujang. Di situlah tempat apa? Kedah Tua. Ada monumen, peninggalan sejarah yang kita boleh tengok hari ini. Okay. Kedah Tua memang terkenal dengan perdagangan. Jadi pedagang-pedagang yang pernah datang di Kedah Tua ni adalah daripada China, India dan juga Arab. Okay, nama Kedah pun ada macam-macam. Orang Cina panggil Ceca, orang India panggil Kataha, orang Arab panggil Kalahba. Okay. Dan zaman kemasyhuran ialah kemajuan perdagangan di Lembah Bujang. Menjadi pusat agama Buddha kerana masa itu masyhur kerana Sriwijaya menguasai Kedah Tua. Kan awak tengok tadi, kita tengok kat Sriwijaya berjaya menguasai tanah Melayu. Dan sinilah Kedah Tua popular. Okay, abad ke-7 pemerintah berubah bila munculnya Kesultanan Kedah dan merosot selepas serangan tentera Chola. Chola ni pun memang banyak serang lah. Okay. Inilah Kedah Tua. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Gangga Negara. Okay. Pengasasnya ada dua pendapat. Satu katanya pengasasnya adalah namanya Raja Ganji Sarjuna. Ada pendapat lain mengatakan pula sebenarnya yang menubuhkan kerajaan Gangga Negara ini adalah Raja Khmer. Kat mana Gangga Negara ni? Gangga Negara ni di Perak, di tempat kita. Masyhur ketika abad ke-9, tetapi dah mula orang datang berdagang pada abad ke-5. Cuma dia famous waktu abad ke-9 lah. Kerana kaya dengan hasil bumi, emas dan juga biji timah. Selain itu juga, waktu abad ke-9 ni berjaya mempertahankan kerajaan daripada serangan Sriwijaya. Sriwijaya pun cuba untuk menguasai Gangga Negara, tapi tak berjaya lah. Dia hanya berjaya menguasai Kedah Tua. Okay, kejatuhannya apabila diserang oleh tentera Chola dari India pada tahun 1025 dan akhirnya memusnahkan pelabuhan Gangga Negara yang sudah terkenal sejak abad ke-5 lagi. Itu sebabnya sampai sekarang kita tak ada lagi jumpa tinggalan di Gangga Negara ni. Tak ada candi ke ataupun monumen ke yang boleh nampak. Okay. Itulah dia ketujuh-tujuh buah kerajaan yang ada di alam Melayu. Okay, boleh faham? Okay, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana mendengar cikgu mengajar. Okay, see you next lesson. Terima kasih, bye.